Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4, kelas C. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Muhammad Faizal bin Muslim, Faris Zandani bin Muhammad Zaini, Wan Muhammad Syahir bin Wan Ramli, Tengku Ahmad Azam bin Tengku Abdul Muttalib, dan diri saya Muhammad Syazwan bin Rosli. Dalam video pembentangan kami ini, kami telah memilih model ekonomi makro yang bertajuk kadar pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kemudian, kami akan mengaitkan model ini dengan teori Milton Friedman and Edmund Phelps. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran. Pengangguran ialah suatu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh bagi sesebuah negara, iaitu mereka yang berumur di antara 15 tahun sehingga 64 tahun yang sanggup bekerja. Berikut merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi kadar pengangguran. Malah, pemboleh ubah ini merupakan pemboleh ubah endogenous, di mana pemboleh ubah yang dipengaruhi dan berkait antara satu sama lain dengan pemboleh ubah yang lain terhadap model yang dikaji. Pengangguran geseran merupakan salah satu jenis pengangguran yang berlaku di dalam ekonomi. Pengangguran geseran ini merupakan pengangguran jangka masa pendek atau bersifat sementara. Pengangguran geseran ini merupakan tempoh masa seseorang individu dalam mendapatkan pekerjaan. Seseorang individu yang melepaskan pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru disebabkan oleh pekerjaan yang baru menawarkan gaji yang lebih lumayan atau tempat yang lebih sesuai. Di dalam tempoh pencarian itu, masa yang diambil untuk mencari pekerjaan yang baru dipanggil sebagai pengangguran geseran. Sebagai contoh, pengangguran geseran di mana seseorang siswaza yang baru saja menamatkan pengajian mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan yang dimiliki. Selain itu, pekerja yang menamatkan pekerjaannya secara tiba-tiba untuk mencari alternatif yang lebih baik dalam pekerjaan yang baru seperti di bandar merupakan salah satu contoh pengangguran geseran. Seterusnya, individu yang memutuskan untuk meninggalkan tenaga kerja atas alasan peribadi seperti sakit atau kehamilan memutuskan untuk berhenti daripada pekerjaan. Akan tetapi, setelah pulih seperti sedia kala, individu tersebut kembali mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka dianggap sebahagian daripada pengangguran geseran. Masa yang diambil untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dipanggil sebagai pengangguran geseran. Oleh itu, semakin tinggi pengangguran geseran, semakin tinggi kadar pengangguran. Seterusnya adalah pengangguran struktur. Pengangguran struktur berlaku akibat perubahan struktur ekonomi sesebuah negara. Contoh perubahan daripada sektor utama kepada sektor pembuatan menyebabkan pekerja di sektor utama menganggur kerana tidak mempunyai kemahiran dan mobiliti untuk bekerja dalam sektor pembuatan. Dua cara bagi mengatasi pengangguran struktur ialah perancangan pembangunan sumber tenaga manusia. Contohnya, penyediaan kemahiran dan pembentukan modal insan di institusi pengajian tinggi atau institusi kemahiran oleh pihak kerajaan untuk menyediakan keperluan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran kerja. Yang kedua, kemahiran dan latihan buruh. Contohnya, penyediaan dan penambahan institusi kemahiran seperti politeknik dan institusi kemahiran MARA, IKM menyediakan belia dengan pelbagai kemahiran yang sesuai untuk membantu mereka mendapat pekerjaan. Mobiliti buruh juga meningkat dan mengurangkan pengangguran struktur. Kebaikan bagi pengangguran struktur pula ialah latihan tenaga kerja yang cekap. Negara-negara harus bertanggungjawab untuk merealisasikan perubahan yang perlu dibuat dalam ekonomi dan harus mewujudkan program latihan untuk melatih tenaga kerja dan mengemas kininya dengan perubahan teknologi dan sebagainya.
Memandangkan kos program latihan tidak boleh dibeli oleh sebilangan pekerja, kerajaan harus cuba menyediakan program latihan secara percuma dan harus memudahkan penempatan kerja selepas tamat program latihan. Keburukan bagi pengangguran struktur pula ialah ketidakcekapan. Masalah utama pengangguran struktur ialah faktor ketidakcekapan yang sedia ada. Sekiranya tiada pekerjaan untuk 100 pekerja yang besar, maka ini menunjukkan bahawa jumlah buruh yang tinggi yang boleh digunakan untuk perbelanjaan tidak akan digunakan. Hanya ekonomi yang cekap boleh menggunakan tenaga buruh secara maksimum. Pengangguran kitaran adalah salah satu daripada 3 jenis pengangguran utama yang diiktiraf oleh ahli ekonomi, selain dari pengangguran struktur dan pengangguran geseran. Pengangguran kitaran wujud disebabkan perubahan yang berlaku dalam sesuatu kitaran ekonomi seperti kemelesetan ekonomi. Faktor utama terjadinya pengangguran kitaran ini ialah apabila permintaan agregat, iaitu jumlah permintaan bagi barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi pada pelbagai tingkat harga berkurang ataupun jatuh. Kejatuhan perbelanjaan agregat menyebabkan pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan menurun dan kesannya pengusaha atau firma mengurangkan permintaan terhadap tenaga buruh. Pengurangan permintaan terhadap tenaga buruh secara berterusan akan menyebabkan pengangguran berlaku dalam ekonomi. Contoh yang dapat dilihat di negara kita Malaysia dalam sektor perkhidmatan semasa bermula berlakunya wabak COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara yang menyebabkan sektor perkhidmatan seperti pelancongan dan pengangkutan terjejas. Ini terjadi apabila pergerakan orang ramai terbatas dan ketiadaan pelancong menyebabkan penggerak industri terpaksa mengecilkan saiz operasi, bahkan ada yang terpaksa menutup perniagaan kerana tidak mampu menanggung kerugian, sekaligus menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan seperti juruterbang dan sebagainya. Pengangguran teknologi timbul disebabkan daripada adanya penggantian tenaga manusia oleh jentera-jentera, mesin-mesin dan pelbagai alatan-alatan yang canggih bagi mengurangkan tenaga buruh. Dalam konteks pengangguran, teknologi telah menyebabkan berlakunya peningkatan dalam pengangguran. Ini telah menyebabkan berlakunya downsizing dan outsourcing. Kebanyakan pekerja mahir dan separuh mahir telah kehilangan pekerjaan dan secara tidak langsung telah terjadinya pengangguran. Ini kerana kerja-kerja yang telah dilakukan oleh mereka telah diganti dengan peralatan mesin yang canggih. Faktor pengangguran disebabkan oleh teknologi. Yang pertama ialah penggantian guna tenaga buruh kepada alatan teknologi. Penggantian guna tenaga buruh kepada alatan berteknologi ini disebabkan beberapa faktor seperti peningkatan kos tenaga buruh. Ini menyebabkan syarikat terpaksa mengubah polisi agar meminimumkan penggunaan buruh dengan beralih kepada penggunaan alatan berteknologi. Selain itu, dapat memudahkan pergerakan bahan kerja. Barang kerja yang berat dapat dikendalikan dengan mudah berbanding menggunakan tenaga manusia. Bukan itu sahaja, barang-barang kerja dapat dibawa dan dipindahkan dengan lebih cepat tanpa adanya risiko kecederaan manusia. Contohnya, disebabkan oleh perubahan teknologi, pelombong arang batu akan kehilangan pekerjaan kerana pelombongan memerlukan tenaga buruh yang kuat dan teknologilah yang sesuai dengan pelombongan. Selain itu, teknologi ini lebih menjimatkan kos dan teknologi ini dapat memudahkan pekerjaan dan menjimatkan masa. Faktor kedua, penggunaan teknologi robot dalam pekerjaan. Kegunaan robot secara amnya digunakan untuk menggantikan kerja manusia yang memerlukan ketelitian yang tinggi atau mempunyai risiko yang sangat besar atau boleh mengancam keselamatan manusia. Kelebihan menggunakan robot ialah robot ini tidak akan mendapat sakit atau perlu berehat. Jadi mereka boleh bekerja 24 jam sehari dan 7 hari 1 minggu. Apabila tugas ini membahayakan manusia, mereka boleh melakukan kerja tersebut. Contohnya, sejak beberapa tahun yang lalu, dunia banyak berubah dengan automasi industri semakin bertambah, terutamanya di China, di mana robot juga digunakan dalam perkhidmatan pengantaran ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, di negara Taiwan dan Korea, robot digunakan di dalam kafe untuk melakukan tugas seperti menyiapkan makanan dan menyajikan makanan. Faktor yang seterusnya ialah tidak memiliki kemahuan untuk belajar teknologi. Golongan yang memiliki kemahuan membaca yang rendah juga menjadi penyebab pengangguran teknologi. Banyak orang yang terlalu selesa dengan apa yang dikerjakan pada saat ini sehingga tidak menyedari adanya perubahan yang terjadi.
secara tiba-tiba harus dihadapi oleh golongan ini. Orang yang merasa tidak peduli akan merasa kesulitan. Hal tersebut akan menyebabkan pengangguran teknologi. Kemudian, kita akan melihat penerangan bagi model ini dengan pendekatan matematik. Kadar pengangguran ini ialah kadar peratusan jumlah tenaga buruh yang tidak mendapat pekerjaan berbanding jumlah tenaga buruh. Mari kita saksikan cara pengiraannya. Baiklah, berikut merupakan formula bagi pengangguran. Yang pertama adalah pengiraan jumlah tenaga buruh bersamaan jumlah guna tenaga ataupun orang yang bekerja tambah jumlah penganggur. Yang kedua, pengiraan jumlah guna tenaga bersamaan tenaga buruh tolak dengan jumlah penganggur. Yang ketiga, pengiraan jumlah pengangguran bersamaan dengan tenaga buruh tolak dengan jumlah guna tenaga ataupun orang yang bekerja. Yang keempat, pengiraan kadar pengangguran bersamaan dengan jumlah penganggur bahagi dengan jumlah tenaga buruh. Kemudian didarab dengan 100%. Ini merupakan jadual bagi jumlah guna tenaga ataupun orang yang dah bekerja dan jumlah pengangguran bagi tahun 2016 sehingga tahun 2020. Kemudian, berapakah jumlah kadar pengangguran bagi tahun-tahun berikut? Baiklah, berikut merupakan jadual kadar pengangguran setelah dikira mengikut formula-formula yang telah disediakan. Akhir sekali, setelah dikira kadar pengangguran tersebut, ini merupakan carta graf bagi kadar pengangguran pada tahun 2016 sehingga tahun 2020. Dan di sini kita dapat melihat terdapat peningkatan di antara tahun-tahun berikut. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.